Salam semua. Nama aku Zafri. Aku dah 2 tahun bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan sebuah kawasan kondo eksklusif. Katanya untuk golongan M40 dan T20 yang terletak di salah sebuah negeri. Apa yang aku ceritakan ni korang kena dengar betul-betul. Sebab masa aku nak rungkaikan misteri kondo ni, aku akan buat sedikit pengiraan. Kondo ni terletak di atas sebuah bukit. Ada 6 blok semuanya. Satu blok ada 6 tingkat. Satu tingkat pula ada 6 rumah. Jadi satu blok ada 36 rumah. Kalau dicampur ke semua rumah di 6 blok ini, ada 216 rumah di sini yang menjadi tanggungjawab aku dan pengawal keselamatan yang lain untuk jaga. Lokasi kondo ni agak tersembunyi, lorong masuk ke sini kecil dan agak sempit. Jalan masuk ke sini kena naik ke atas bukit dan jalan hanya luas bila sampai ke kawasan kondo. Kawasan kondo ni pula dikelilingi oleh hutan tebal. Tapi pemandangan dari kondo jangan ceritalah. Memang bagi aku, first class, dapat tengok seluruh bandar dan juga pemandangan lautan. Selalunya kalau aku mention lokasi kondo ni dengan orang, kebanyakan mereka tidak tahu di mana. Malah, kalau korang Google pun, nama kondo ni tak akan keluar di internet. Nama kondo ni Fantasi Fauna Falls. Cukuplah aku kongsikan nama kondo di negeri mana, biarlah aku rahsiakan. Korang ingat nama kondo ni sebab ada kaitan dengan apa yang aku akan ceritakan nanti. Dipendekkan cerita, kisah yang aku akan ceritakan ini berlaku di blok ke-6 yang terletak di belakang sekali. Sebab keadaan blok kerap rosak, dinding dan siling kerap rosak, bekalan elektrik terputus, bekalan air terputus. Walaupun pihak pengurusan dah berkali-kali cuba baiki, blok ini tetap akan rosak di sana sini. Sehingga kan satu tahap, pihak pengurusan dah fed up dan ada rancangan untuk blok ke-6 tu dirobohkan. Tapi iyalah, mana boleh sembarangan nak roboh, macam mana orang yang tinggal di situ. Disebabkan blok ini selalu bermasalah, ia nampak lusuh dan sangat-sangat berbeza dengan blok lain, sehingga tahap penghuni blok lain memanggil blok 6 ini sebagai sebuah blok yang berpuaka. Dari tahun ke tahun, keadaan blok ini menjadi semakin teruk, sehinggalah pihak pengurusan sering dikecam oleh penghuni-penghuni blok 6. Macam yang aku cakap tadi, blok 6 ini bukan sahaja digelar sebagai blok berpuaka disebabkan selalu rosak, tetapi gelaran ini diberikan disebabkan sering berlaku kejadian menyeramkan di blok tersebut. Ada yang menceritakan kalau mereka menaiki lift sekitar pukul 10 sehingga 12 malam, walau tingkat apapun yang mereka tekan, mereka akan tetap dibawa naik ke tingkat paling atas, iaitu tingkat 6. Tingkat 6 ni tiada orang yang tinggal di situ. Rumah-rumah di situ sudah lama dikosongkan. Bila mereka dibawa naik ke atas, pintu lift akan terbuka dan tidak akan tertutup. Tidak sehingga mereka keluar. Tekanlah butang apa sekalipun, pintu lift tidak akan tertutup selagi mereka tidak keluar. Mahu tak mahu mereka kena keluar dan turun mengikut tangga. Kena-kena lagi tangga terletak di hujung koridor. Diorang kena lalu koridor untuk sampai ke tangga. Tambahan pula disebabkan tingkat 6 tiada orang, lampu tidak akan dipasang di situ, membuatkan laluan koridor gelap. Lagi satu, pantang larang naik lift di blok ke-6 ini. Kalau naik lift berseorangan, pastikan badan bersandar di dinding. Kalau tidak, akan ada sesuatu yang berdiri di belakang. Kisah seram blok ke-6 ini tidak berhenti di situ. Kerap kali, kami akan menerima laporan dari penduduk tingkat ke-5 melaporkan seperti ada orang yang berada di tingkat ke-6. Bunyi kanak-kanak berlari, bunyi barang terjatuh, bunyi orang bercakap dan berbual. Walhal, tiada sesiapa yang berada di situ. Kisah yang paling menyeramkan ialah kisah seorang perempuan yang bernama Sri. Penduduk tempatan percaya Sri sering berada di tingkat 6, blok ke-6. Mereka yang tersesat naik ke atas, ada ketika akan terserempak dengan Sri, sama ada akan dibantu ataupun akan diganggu. Dari tahun ke tahun, gangguan semakin menjadi-jadi. Satu persatu penghuni blok ini sama ada berpindah ke blok lain ataupun keluar terus dari situ. Sehingga hari ini, kurang dari 20 rumah yang berpenghuni, kebanyakannya di tingkat bawah. Ada satu kisah legenda ataupun konspirasi penduduk di sini tentang blok ke-6. Kononnya, ada sebuah tingkat
di blok ke-6 yang sudah lama tidak berpenghuni. Di pintu rumah ini tertulis nombor 450. Tiada siapa yang tahu siapa pemilik rumah ini dan apa maksud 450 ini. Kononnya penduduk tempatan percaya itu adalah bekas rumah Seri. Okey, aku dah habis cerita latar belakang blok ke-6 ni. Di sinilah kisah konspirasi kondo fantasi Fauna Falls bermula. Kalau korang dengar betul-betul kisah yang aku sampaikan tadi, semuanya ada kaitan. Pertama sekali, macam yang aku ceritakan, kondo ni ada 6 blok. Di setiap blok ada 6 tingkat. Di setiap tingkat ada 6 rumah. Kalau digabungkan nombor-nombor ini, ia akan membentuk angka 666. Korang mesti tahu kan angka 666 ni selalu dikaitkan dengan apa? Konspirasi kondo ini tidak berhenti di situ. Nama kondo iaitu Fantasi Fauna Falls pun seperti menyembunyikan sesuatu yang kriptik. Kalau nama kondo ini dipendekkan hanya menggunakan abjad pertama di setiap perkataan, ia akan menjadi kondo FFF. F ialah abjad ke-6 di dalam senarai abjad. Dengan erti kata lain, FFF membentuk 666. Konspirasi tidak berhenti di situ. Kalau ditambah semua rumah di sini, ada 216 buah rumah. Berbalik kepada rumah misteri di tingkat ke-6 yang bernombor 450 tadi. Kalau 216 ditambah dengan 450 bersamaan dengan 666. Apakah misteri ini satu konspirasi semata-mata ataupun sebaliknya? Kenapa angka 666 kerap kali muncul? Tidak sehingga terjadi satu peristiwa yang memaksa kami merungkai misteri di sebalik rumah di tingkat ke-6 blok ke-6. Rumah yang bernombor 450. Itu adalah sebuah kisah yang kalau ada kesempatan, aku akan kongsikan di hari lain.